Negara Malaysia kaya dengan pelbagai spesies ikan tempatan, baik dari yang sekecil lidi hingga yang bersaiz mega. Walaupun ada hampir 600 spesies ikan air tawar yang asli di Malaysia, namun masih ramai rakyat Malaysia yang tak tahu tentang ikan di negara sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cik Siti Sepat. Di video ini, Siti ingin kongsikan tentang salah satu ikan tempatan, iaitu ikan ekor hangus. Video ini dibawakan khas oleh Jejak Air Tawar. Ikan ekor hangus, atau lebih popular dikenali sebagai balasyak oleh para aquaris, adalah ikan cyprinid yang mudah dikenali melalui keunikan pattern warna di sirip dan ekornya. Sirip dan ekornya mempunyai dua tona warna, iaitu hitam dan kuning cair. Ikan ekor hangus berada di dalam keluarga Cyprinidae dan ia berada di bawah genus Balamptiocelos. Hanya ada dua spesies saja di bawah genus ini, iaitu Balamptiocelos melanopterus yang kita kenali sebagai ekor hangus dan Balamptiocelos ambusticauda yang dikenali sebagai ekor hangus Siam atau Siamese balasyak. Taburan ekor hangus adalah di sekitar Malaysia, Indonesia dan kebarangkalian turut wujud di Thailand, manakala ekor hangus Siam adalah endemik di Thailand. Di Malaysia, taburan asal ekor hangus adalah di lembangan Sungai Perak dan lembangan Sungai Pahang. Namun, mungkin masih ramai yang tak tahu bahawa ada misteri dan duka di sebalik kewujudan ikan ini di Malaysia. Untuk pengetahuan semua, ekor hangus yang liar kebarangkalian telah pupus di perairan negara kita. Dan lebih tragis lagi, ia bukan pupus di Malaysia saja, tapi turut pupus di Indonesia. Malahan, ikan ekor hangus Siam juga mengalami nasib yang sama di Thailand. Populasi kedua-duanya telah pun mula berkurangan di dalam perairan sejak sekitar tahun 1970-an lagi, dan sejak itu selepas beberapa dekad di Malaysia juga tiada lagi sebarang spesimen dari populasi asal yang dapat ditemui, baik di lembangan Sungai Perak maupun lembangan Sungai Pahang. Walau bagaimanapun, di Thailand dan Indonesia mereka sempat mengusahakan penternakan ikan ini sebelum ianya pupus di perairan negara mereka. Memang benar kini ada orang yang menemui ikan ekor hangus di perairan Malaysia, tapi yang ditemui itu bukan berasal dari baka liar. Yang ditemui itu semua berasal dari baka ikan hiasan, yang telah dilepaskan oleh pemilik ikan hiasan atau oleh pihak tertentu. Kebanyakan lokasi ia ditemui sekarang juga sebenarnya bukan kawasan taburan asalnya, antaranya seperti di Tasik Putrajaya dan beberapa sungai di sekitar Malaysia. Walaupun yang dijual dalam pasaran ikan hiasan itu adalah spesies yang sama, tapi ia bukan dari benih ekor hangus yang liar di Malaysia. Ekor hangus yang dijual sebagai hiasan itu semua berasal dari penternakan di Thailand dan Indonesia. Dengan erti kata mudah, ikan ekor hangus yang asal di Malaysia tiada sebarang legasi, kerana di Malaysia tidak pernah ada penternakan ikan ini dibuat. Walaupun ia adalah spesies yang sama dengan yang diternak di Thailand dan Indonesia, tapi genetiknya adalah berbeza kerana datang dari lokaliti yang berbeza. Ada juga persoalan yang timbul, jika yang diternak dan dijual itu adalah spesies yang sama, mengapa tidak lepaskan saja di Sungai Perak atau Sungai Pahang untuk ia berkembang biak semula? Sebenarnya, sudah pasti ada yang pernah melepaskannya di Sungai Perak dan Sungai Pahang, kerana antara tabiat kebanyakan pemilik ikan hiasan ialah mereka cenderung untuk melepaskan ikan yang mereka pelihara apabila sudah terlalu besar atau tidak mampu pelihara lagi. Tapi nampaknya ia tidak dapat berkembang biak semula di perairan, walaupun kebiasaannya ikan yang hadir dari penternakan adalah lebih lasak dan kuat berbanding ikan yang liar. Tidak dapat dipastikan apakah punca ia tidak dapat membiak di perairan, dan kebarangkalian itu jugalah apa yang telah berlaku pada ikan ekor hangus yang asli di Sungai Perak dan juga Sungai Pahang. Ada beberapa pendapat yang mengatakan kemungkinan ia berpunca dari pembinaan empangan di Sungai Perak. Namun, empangan pertama di Sungai Perak iaitu empangan cenderuh telah dibina pada sekitar 1920-an, manakala populasi ikan ekor hangus mula-mula berkurangan ialah pada sekitar 1970-an,
iaitu 50 tahun selepas empangan itu siap dibina. Tambahan lagi, populasi ikan ekor hangus di Sungai Pahang juga mula berkurangan pada tempoh yang sama, walhal di Sungai Pahang tiada empangan yang dibina. Oleh itu, pendapat ini tidak kukuh sebagai eviden kepada punca kepupusannya. Ada pendapat lain pula menyatakan ia berpunca dari penangkapan yang berlebihan atau tidak terkawal, kerana kepupusan ikan ekor hangus di Indonesia dan Thailand adalah berpunca dari aktiviti tersebut. Di kedua-dua negara tersebut, ia ditangkap secara berlebihan bukanlah untuk menampung permintaan dalam pasaran makanan, tapi ia ditangkap untuk menampung permintaan yang tinggi dalam pasaran ikan hiasan, kerana ikan ekor hangus bukanlah menjadi pilihan utama sebagai sumber makanan. Ada kebarangkalian juga ini antara puncanya, kerana industri ikan hiasan di Malaysia telah bermula pada sekitar tahun 1950-an, iaitu 20 tahun sebelum ia mula berkurangan. Tapi persoalannya, jika ia pupus akibat aktiviti penangkapan, mengapa ikan ekor hangus yang dijual sebagai hiasan sekarang ini tidak dapat berkembang biak semula di perairan, terutamanya di Sungai Perak dan Sungai Pahang? Malahan, perkara ini bukan berlaku di Malaysia saja, ia turut berlaku di negara lain. Itulah yang menjadi misteri, kerana tidak dapat dipastikan apa yang menyebabkan ia tidak dapat berkembang biak semula di perairan. Sesetengah pengkaji berpendapat, ikan ini mungkin sensitif terhadap perubahan kualiti air sungai dan mungkin itu yang menjadi faktor utama kepupusannya. Kerana kita sedia maklum selepas tamatnya Perang Dunia Kedua, banyak negara di Asia Tenggara mula membangun semula dan telah menyebabkan banyak kerosakan habitat dan juga ekosistem kesan dari pembangunan dan juga perindustrian. Tapi apa yang diperhatikan, ikan yang datang dari penternakan kini mampu bertahan di sesetengah lokasi, antara yang diketahui ialah di Tasik Putrajaya. Cuma tak dapat dipastikan sama ada di situ ia mampu membiak ataupun tidak. Itu saja beberapa pendapat yang Siti dapat kongsikan di sebalik misteri kepupusan ikan ekor hangus di perairan Malaysia. Apapun, dari segi positif ialah ikan ekor hangus sempat diselamatkan melalui penternakan di negara jiran, dan kini ia terus wujud di dalam dunia akuarium untuk menjadi tatapan kita. Tapi tidak bagi ekor hangus siam, spesies ini tidak sempat diternak dan telah pun pupus sepenuhnya. Ketika ini, walaupun kedua-dua spesies ikan ekor hangus telah dianggap pupus kerana tiada sebarang spesimen liar yang asal ditemui di perairan, namun IUCN Red List meletakkan ikan ekor hangus di dalam kategori terdedah pada ancaman dan ekor hangus siam di dalam kategori amat terancam, kerana semua pihak masih meletakkan harapan bahawa kedua-dua spesies ini masih wujud di perairan dan mengharapkan ada sebarang penemuan semula di masa akan datang. Jika korang mahu membela ikan ekor hangus, saiz tank yang bersesuaian ialah 3 kaki ke atas, kerana ia boleh membesar sehingga sekitar 13 inci. Pemakanannya bersifat omnivore, oleh itu makanan jenis pellet boleh diberikan padanya. Ikan ekor hangus memerlukan pam atau aerator untuk menjana oksigen di dalam air. Suhu air yang bersesuaian ialah antara 20 darjah Celsius hingga 28 darjah Celsius. Kadar pH yang bersesuaian ialah antara 6.0 hingga 8.0. Itu sajalah untuk video kali ini. Sama ada ikan ekor hangus yang liar masih wujud atau tidak di perairan negara kita, ketika ini kita hanya mampu mengharap tanpa sebarang kepastian. Jika ada sebarang penemuan semula dan spesimen yang ditemui sahih dari induk asal yang liar, sudah pasti ia akan menjadi satu momen bersejarah bagi perairan air tawar negara kita. Oleh itu, bersama-samalah kita menjaga kelestarian alam semula jadi kita, untuk memastikan semua makhluk dapat teruskan kehidupan dalam keadaan yang baik, termasuklah manusia. Sekian, dari Cik Siti Sepat. Assalamualaikum, dan salam sejahtera.